Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat saya ucapkan kepada para penonton RTM. Anda bersama saya Nurul Alis Kiki untuk Petronas Seletur di Langkawi 2019 edisi ke-24. Hari ini kita masuk hari kedua perlumbaan. Peringkat kedua kita akan bermula daripada Senawang menuju ke Melaka dan jarak perjalanan yang bakal ditempuhi oleh pelumba-pelumba kita ialah 200 km. Profil perlumbaan peringkat kedua sebagaimana peringkat yang pertama, tetapi kesudahan 50 km terakhir landai memungkinkan pelumba-pelumba pecut untuk kembali bersaing dalam bunch sprint di penghujung persaingan. Permulaan peringkat kedua bermula di Bandar Prima Senawang sebelum berakhir di dataran Pahlawan dengan jarak keseluruhan 200.6 km menjadi pencaturan hari yang kedua. Jadi ia bermula dengan pendakian pertama sebelum disusuli dua sprint berikutnya sebelum pendakian kedua menyusul selepas itu, dan sekali lagi kita akan melihat bagaimana persaingan akan terus memuncak apabila mereka menuju ke sprint yang terakhir sebelum mereka menamatkan perlumbaan sejauh 200.6 km ini di dataran Pahlawan di Melaka Bandaraya bersejarah. Bagi perlumbaan peringkat kedua, seramai 124 pelumba mengesahkan kayuhan buat hari yang kedua, di mana semalam menyaksikan 7 peserta terpaksa menarik diri, 2 dari Mitchelton dan juga Shenzhen, manakala masing-masing 1 dari pasukan Ukyo dan juga Brunei Continental Cycling Team. Tepat jam 12.30 hari, kayuhan santai bermula dengan 4.2 km merupakan neutral zone, di mana penyandang jersey secara keseluruhan menyaksikan jersey kuning menjadi bilik Marcus Kelly, manakala penyandang jersey Com Agnes Leon dari Oliver, manakala pelumba terbaik Asia penyandang semasa ialah Gregory Stein dari Astana Motor. Peringkat yang kedua ini menyaksikan bagaimana pencaturan strategi pasti lebih menarik, di mana dalam dua pendakian awal memungkinkan pelumba-pelumba sebagaimana peringkat yang pertama, pelumba serba boleh akan cuba untuk melakukan attack lebih awal bagi memastikan mereka mampu untuk mengekalkan masa ataupun jarak yang telah mereka lakukan di peringkat awal menuju ke garisan penamat. Namun harus diingat, 50 km terakhir adalah satu kedudukan yang memungkinkan bagi pelumba-pelumba pecut untuk kembali menangkap pelumba-pelumba yang berjaya melakukan breakaway, khususnya di awal dan juga pertengahan perlumbaan. Jadi di sinilah bermulanya kayuhan sebenar peringkat yang kedua dari Bandar Prima Senawang sebelum berakhir di dataran Pahlawan, yang menyaksikan bagaimana dua pelumba terlebih dahulu cuba melakukan attack yang turut disusuli oleh seorang pelumba dari Bardiani yang turut cuba mengiringi. Jelas menyaksikan bagaimana pelumba yang seringkali penyandang jersey akan memerhati mana-mana pelumba yang berada di luar cabaran yang boleh diberikan kepada penyandang jersey, khususnya bagi pasukan masing-masing akan melihat dan juga membuat pencaturan apakah perlu untuk mereka mengejar dan seterusnya menangkap pelumba-pelumba di hadapan. Tapi di awal persaingan menyaksikan bagaimana 3 pelumba yang terlebih dahulu berjaya melakukan attack, termasuk Angus Leon dari Oliver yang ingin memastikan jersey merah akan terus menjadi biliknya. Jadi di sinilah pencaturan, menyaksikan 3 lagi pelumba cuba untuk mengiringi dan juga bersaing, dan akhirnya memperlihatkan bagaimana 8 pelumba telah melakukan attack, termasuk Marcus Kelly yang merupakan pelumba yang harus diberikan perhatian, di mana di sinilah beliau turut mengalami beberapa masalah, khususnya masalah mekanikal, menyebabkan pasukannya terpaksa membantu. Namun begitu, persaingan untuk kom yang pertama pada kilometer 5.9 menjadi milik pelumba dari pasukan Oliver, Angus Lyon 173, yang berjaya mendapatkan 6 mata, menjadikan kedudukan 32 secara keseluruhan hinggalah 4 pendakian sebelum ini. Namun begitu, tempat kedua Alexander Evtushenko
dari Gazprom Ruselvo di tempat kedua, manakala pelumba Malaysia Nik Muhammad Azwan Zulkifli di tempat ketiga dengan 2 mata. Manakala tempat keempat Shotaro Iribe dari Jepun sekadar memiliki 1 mata. Dan selepas itu terdapat beberapa aksi berterusan memperlihatkan bagaimana 8 pelumba berjaya melakukan attack khususnya pada 9 km sebelum ditangkap oleh peloton, dan akhirnya pelumba-pelumba terus meneruskan persaingan di pendakian yang pertama. Dan selepas itu kita melihat bagaimana keputusan di Bukit Putus. Selepas skor yang pertama di kilometer 9 menyaksikan bagaimana kelompok peloton berjaya menangkap kesemua 3 pelumba yang berjaya melakukan attack di peringkat awal. Jelas menyaksikan bagaimana persaingan 2 pelumba dari Bardiani yang turut mengintai peluang dengan kedudukan semasa turut diikuti oleh seorang pelumba daripada pasukan Neri Sotoli yang tidak mahu ketinggalan bagi memastikan persaingan untuk kumpulan mereka akan menempatkan ataupun mendapatkan mata pada sprint yang pertama nanti. Di sinilah kita dapat melihat bagaimana 12 pelumba antaranya yang berjaya melakukan breakaway, termasuk pelumba dari pasukan Terengganu Cycling Team Muhammad Zamri Saleh, antara yang berada dalam kelompok hadapan. Pada kilometer 26.6, 12 pelumba di hadapan berjaya menjarakkan diri dari peloton dengan 35 saat sebelum mereka menuju ke sprint yang pertama yang terletak di Kuala Pilah. Di sinilah segala percaturan yang terpaksa dilakukan khususnya oleh 2 pelumba dari pasukan negara, Zamri Saleh dan juga Christian Rilenu dari Sapura, yang pastinya akan cuba berusaha untuk mendapatkan mata semaksimum mungkin bagi membawa bekalan sebelum sprint yang kedua di Bahau. Sambil itu kedudukan di peloton semakin aktif apabila mereka seringkali cuba untuk mempertingkatkan kayuhan bagi memastikan pelumba-pelumba yang berjaya meloloskan diri dalam percubaan yang kedua berjaya ditangkap semula. Jadi di sini kelihatan beberapa pelumba yang terus mempertingkatkan kayuhan sambil peloton tidak banyak reaksi selepas itu. Mereka sekadar memerhatikan di manakah lawan ataupun pencabar yang mampu untuk merampas jersey, khususnya jersey kuning keseluruhan yang menjadi milik pasukan Sapura. 3 minit 10 saat itulah jarak yang berjaya ditinggalkan oleh 12 pelumba ini di hadapan peloton yang menyaksikan percaturan seterusnya. Mereka akan memecut menuju ke Bahau pada kilometer 47.2, di mana kedudukan secara keseluruhan para pelumba berjaya dipertingkatkan tapi menuju pada kilometer 44. 100 ataupun 1 jam perlumbaan berjaya telah dihalungi dengan jarak semakin turun kepada 3 minit 40 saat. Sambil itu kedudukan peloton yang tidak mahu ketinggalan bagi memastikan tidak begitu jauh ditinggalkan oleh 12 pelumba yang membentuk kelompok pendahulu nak menuju ke sprint yang kedua. Menyaksikan bagaimana persaingan kembali sengit yang memperlihatkan bagaimana percaturan antara Zamri, Fenberg, Rileno dan juga Nik Muhammad Azwan mampu untuk mengutip mata pada sprint yang kedua nanti. Jadi percaturan yang menarik menyaksikan bagaimana tempat pertama dimiliki oleh Muhammad Zamri Saleh berjaya menghimpun 5 mata, yang kedua menjadikan 10 di tempat yang pertama diikuti Michael Freeberg dari Pro Racing Sunshine. Di tempat ketiga pula dimiliki oleh Christian Rileno dari Sapura dan Nik Muhammad Azwan Zulkifli dari pasukan kebangsaan di tempat keempat dengan meraih mata yang kedua. Selepas itu kedudukan di peloton dilihat semakin aktif, di mana antara sprint yang menjadi perhatian mereka selepas itu pastinya akan dinantikan bagi memastikan bahawa 12 pelumba yang berjaya untuk kelompok pendahulu berjaya untuk mereka kejari. Namun begitu ketika ini memperlihatkan bagaimana seorang pelumba dari pasukan Interpro Cycling Academy, Kohei Mizuno, terpaksa menarik diri, tidak mampu untuk meneruskan cabaran untuk mengakhiri perlumbaan peringkat yang kedua. Sambil inilah keputusan sprint di tempat di kilometer 47.2 di Bahau menyaksikan Zamri berjaya meraih 5 mata diikuti Michael Freeberg, Christian Rileno dari Sapura tempat ketiga dan Nik Muhammad Azwan sekadar di tempat keempat dengan 1 mata.
masa untuk melakukan kerja di kalangan 12 pelumba ini memperlihatkan bagaimana Zamri seakan tidak mampu meneruskan usaha berada di kelompok hadapan, meninggalkan 11 pelumba yang terus kekal dan cuba mengekalkan jurang dengan palaton yang semakin mengecil 2 minit 55 saat memasuki kilometer ke-62. Jadi selepas itu pencaturan seterusnya menuju ke kom yang kedua kategori 3 di kilometer 110.6 di Sungai Rokan, menyaksikan Nik Muhammad Azwan berjaya meraih 6 mata maksimum menjadikan 8, diikuti Kim Ji Hoon dari Kespo 4 mata, tempat ketiga Shitaro Iribe dari Jepun 2 mata dan Angus Lyon dari Oliver 1 mata, menjadikan 33 secara keseluruhan untuk beliau mengekalkan jersey hijau, khususnya untuk memastikan kedudukannya yang lebih baik pada sprint yang terakhir nanti. Jadi cuaca hujan di pertengahan perjalanan hanya seketika untuk meredakan kehangatan para pelumba mengharungi perlumbaan jarak melebihi 200 km ini pasti memberikan sedikit kelegaan, khususnya dua pelumba dari pasukan negara. Dan kesempatan ini kita dapat memperlihatkan bagaimana persaingan terus memuncak apabila pelumba dari Jepun Shitaro Iribe terus memperkukuhkan henjutannya untuk terus melakukan attack sekaligus berjaya meloloskan diri dan memastikan kedudukan yang lebih baik sebelum beliau berusaha untuk memungut mata pada kom yang terakhir nanti. Jadi pencaturan yang menarik menyaksikan bagaimana pasukan Jepun menerusi Shotaro Iribe terus berusaha untuk mengekalkan kedudukan ini menuju ke kom yang ketiga nanti. Persaingan di hari yang kedua sememangnya lebih menarik, khususnya bagi para pelumba mengekalkan kedudukan pelumba